Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membina sebuah perhubungan? Benda ini sangat penting dan telah dikaji oleh pakar-pakar dalam bidang perhubungan, dan dia menulis buku yang bernama Clicks yang ditulis oleh Ori Bradman. Dia mengatakan apakah itu click moment. Kadang-kadang kita apabila kita pergi ke satu tempat yang baru, yang mana kita tidak kenal sesiapa, tiba-tiba kita akan dapat satu orang, kita bercakap dengan dia dan kita rapat dengan dia, dan dia menjadi kawan baik kita. Saya pun ada kisah dia. Saya pergi satu tempat di Cyberjaya. Tempat itu saya selalu pergi. Saya cuba nak berkawan dengan orang kita, orang Melayu, tapi semua tak nak kawan dengan saya. Tiba-tiba masuk seorang Cina daripada China yang bercakap Inggeris, tak boleh cakap bahasa Melayu, sedangkan saya belum fasih bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya fasih bahasa Melayu, bahasa Inggeris saya tak fasih. Tapi tiba-tiba dia menjadi kawan baik saya selama bertahun-tahun. Benda itu adalah dipanggil benda yang misteri, benda yang pelik, benda yang kita tidak faham bagaimana benda itu berlaku. Sedangkan dia seorang Cina daripada China, tak boleh cakap Melayu, boleh cakap Inggeris saja. Saya pula yang selalu bercakap Melayu, sekolah di sekolah agama, jarang menggunakan bahasa Inggeris, tapi tiba-tiba boleh jadi kawan baik. Boleh berkomunikasi setiap hari. Benda itu itu dipanggil click moment. Click moment. Mengikut buku tersebut dipanggil click moment. Apabila kita pergi berjumpa orang, tempat yang baru, dan menjadi kawan baik kita. Dan kita merasakan seolah-olah sudah lama kenal. Sudah kenal seumur hidup kita rasa. Begitu juga kalau kita pergi ke universiti ataupun sekolah, biasanya kita akan jumpa orang yang rapat dengan kita. Tak semua orang boleh jadi kawan kita, cuma mungkin seorang dua yang rapat dengan kita. Biasanya seorang yang paling rapat dengan kita. Dia jadi rapat kat situ, mengikut buku tu dia kata ada beberapa sebab. Itulah yang penting, dia panggil click moment. Click moment ini penting apabila kita ingin mencari pasangan, kalau kita belum kahwin, ataupun penting untuk mencari kawan baik. Apabila kita berada di tempat baru, kita perlukan kawan. Jadi click moment inilah penting. Dengan adanya click moment ini, kita dapat kawan baru dan kita rasa seronok berada di situ. Kalau kita keseorangan, tak seronok. Macam kalau kita pergi makan tengah hari seorang-seorang, tak seronok. Pergi breakfast seorang-seorang, tak seronok. Tapi bila ada kawan baik kita, kemana saja kita pergi, dia ada di belakang kita. Kita rasa seronok. Itulah click moment yang berlaku kepada setiap orang. Setiap orang ada pengalaman masing-masing. Kadang-kadang kita pergi jumpa dengan satu orang, kita rasa macam kenal lama. Walaupun dia berbeza budaya, berbeza bahasa, dan berbeza background. Kadang-kadang kita rasa ngam dengan dia, ataupun dipanggil ada chemistry, orang kata. Apakah pentingnya click moment ini? Click moment ini penting apabila kita sudah mempunyai click moment bersama dengan seseorang ataupun tim kita akan lebih produktif, lebih banyak penghasilan dengan adanya click moment. Dan mengikut kajian juga, bagaimana sebuah perkahwinan yang boleh bertahan selama 25 tahun ataupun lebih disebabkan oleh ada click moment, bukan benda lain. Ada click moment. Sebab pada pandangan pertama, pasangan tersebut telah rasa ada chemistry ataupun ada rasa click moment.
menyebabkan mereka bertahan sampai 25 tahun. Itulah mengikut kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Dan click moment ini boleh dicipta. Buku tersebut mengatakan ada 3 cara untuk kita nak cipta click moment. Yang pertama sekali dipanggil vulnerable. Kita boleh cipta click moment sekiranya kita terbuka untuk bercerita tentang diri kita kepada orang lain. Apabila kita dah rasa terbuka, kita akan cerita segala-galanya pasal diri kita. Mungkin masa kita sekolah rendah, sekolah menengah, dekat universiti, ataupun mungkin kita dimarahi oleh profesor, dimarahi oleh pensyarah. Kita akan cerita semua kepada seseorang. Apabila kita buat macam tu, kita akan ada click moment. Vulnerability, maknanya kita terbuka untuk menceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Benda ini telah dipraktikkan oleh satu orang negotiator yang bernama Greg. Dia ni, tugas dia adalah berbincang dengan penjenayah ataupun penjahat-penjahat. Jadi apa yang dia buat ialah dia akan memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 10 jam bersama dengan penjahat untuk dia terbuka bercerita pasal diri dia 10 jam. Selepas itu dia kata ada hubungan di antara dia dengan penjenayah tersebut, menyebabkan mudah untuk dia negotiate. Yang kedua, cara untuk mencipta click moment adalah kedekatan. Dekat. Untuk ada click moment, kita kena selalu dekat. Katakan kita ingin ada click moment dengan seseorang, kita kena selalu hadir di depan dia, dekat dengan dia, bercakap dekat dengan dia, supaya ada click moment. Maknanya kita kena cari masa sentiasa hadir di depan dia. Apabila kita sentiasa hadir di depan dia, dia akan ingat pada kita. Dan mungkin antara masa-masa tu akan ada click moment yang masuk dalam fikiran dia dan dalam hati dia. Dan last sekali adalah yang ketiga, bagaimana kita nak cerita click moment, ialah adanya similarity, kedekatan. Similarity ini satu kajian pernah dilakukan. Dia meletakkan orang yang mempunyai nama yang sama ataupun mempunyai kampung yang sama, negeri yang sama, bahasa yang sama, bangsa yang sama. Biasanya dia lebih senang untuk ada click moment sekiranya banyak persamaan. Kita kena create persamaan di antara diri kita dengan orang lain supaya dapat click moment. Persamaan di sini sama ada persamaan dari segi bercakap, kita menggunakan bahasa dia, persamaan bagaimana kita intonasi percakapan kita, body language kita, minat kita dan sebagainya. Sekiranya makin banyak persamaan, makin cepat untuk dapat click moment. Tentang yang nombor 2 tadi, kedekatan ataupun dipanggil proximity. Benda ni telah dibuat kajian. Dia kumpul satu tempat, ramai orang mengikut huruf abjad. Dia susun kerusi, dia letakkan setiap orang mengikut nama urutan abjad. Selepas itu dia bagi masa lebih kurang 1 jam untuk mereka bersembang. Kemudian dia tanya pada setiap orang, siapakah yang paling dia ingat dalam pertemuan ini, siapakah yang dia rasa paling rapat dengan dia. 9/10
menyebut nama orang yang di sebelah dia. Maknanya kita kena selalu berjumpa dengan orang yang kita ingin rapatkan, orang yang kita ingin bina hubungan. Kalau kita ingin berhubung dengan si A, kita kena terbuka bercerita tentang diri kita, kemudian selalu berjumpa dengan dia. Dan yang ketiga, bina persamaan. Apa sahaja persamaan kita kena bina, supaya kita dengan dia banyak persamaan. Daripada situlah akan adanya keajaiban, supaya kita lebih rapat sebagai pasangan ataupun lebih rapat sebagai kawan baik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.